مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد Assalamualaikum Tuan Rizwan. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh dengar Ya, boleh dengar. Alhamdulillah baik. Okey. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk ke Tuan? Seminggu. Ya. Sibuk ke seminggu dua ni? Dia buat research baru ke apa? Tak ada buat apa-apa bisnes lah. Cuma adalah sibuk sikit dengan urusan anak-anak. Anak-anak sekarang banyak pula urusan-urusan yang saya kena bantu. Lepas tu kebetulan sejak seminggu ni sibuk nak prepare untuk siang tadi saya ada buat taklimat 3 serangkai dengan Wisma Custom dengan pihak Jabatan Custom di Westport. Untuk apa? Berkenaan apa isu apa? Isu 3 serangkai lah, isu diabetes, Okey, darah tinggi dan juga kolesterol. Isu 3 serangkai tu isu kesihatan lah. Isu kesihatan, betul. Dia orang jemput pergi ke sana, fizikal? Ke tempat custom? Ya, betul. Alhamdulillah. Sebab kebetulan dia orang pihak custom dia ada buat minggu kesihatan. Minggu ni minggu kesihatan, karnival kesihatan. Jadi ada beberapa siri ceramah lah. So salah satunya 3 serangkai. Jadi 3 serangkai tu saya jemput lah. Jadi saya pergi tadi. So kira macam dia orang jemput ni atas sebab pengalaman dan orang kata kisah daripada Tuan Rizwan daripada sakit jadi sihat tu lah, sebab tu lah dia orang jemput, ataupun sebab ilmu yang ada tu. Tak, maaf tanya. Dia kebetulan sebab minggu lepas ada buat satu webinar dengan grup lain. Jadi kebetulan dalam webinar tu yang hadir tu salah seorangnya adalah staff yang kerja dengan Jabatan Custom lah. Jadi kebetulan bila minggu lepas ada bahas pasal isu lemak dan kolesterol. Macam yang saya pernah buat dengan grup GF1 juga. Jadi bila dah saya buat taklimat pasal isu lemak dan kolesterol, kesalahfahaman tentang lemak dan kolesterol. Jadi kebetulan staff kaki tangan custom tu dia pun ada memang masalah kolesterol. Dia makan ubat kolesterol untuk menurunkan kolesterol, dan juga dia ada masalah darah tinggi. Jadi selepas tu dia minta lah saya datang, sebab kebetulan memang ada slot kosong untuk sesi ceramah 3 serangkai tu. Jadi dia tanyalah sama ada saya nak hadir atau tidak. Jadi saya kata saya tak ada masalah, boleh saya hadir. Lepas tu dia minta saya kemukakan latar belakang apa semua dan apa objektif ceramah. Jadi dia tunjuk dekat bos dia setuju untuk panggil saya. Jadi saya pun datang lah. Jadi untuk ceritakan pengalaman dan juga ilmu berkaitan metabolisme yang berkaitan dapat dengan masalah 3 serangkai. Jadi siang tadi. Alhamdulillah dah selesai tadi. Alhamdulillah lah, lega sikit lah. Ramai yang dengar. Ada dalam 20 orang, 30 orang. Mungkin ada dalam 50 lah. 50 ramai. Macam tu. Sebab auditorium tu boleh muatkan dalam 100 lebih orang. Tapi yang hadir tadi mungkin saya ingat dalam separuh auditorium tu terisi. Dan separuh yang datang pun kebanyakannya pegawai-pegawai beruniform lah. Macam tu. Jadi susah juga sebab jadi macam mana reaksi dia orang lepas dengar mitos-mitos yang dia orang salah dengar tu? Dia orang ada nampak dia orang berkerut-kerut ke macam mana? Yalah, sebab kebanyakan yang hadir ni sebab kena atas memo kena hadir, wajib hadir kan. Okey, faham. Jadi saya satu cabaran lah sebab saya tahu kebanyakan audiens yang datang ni tak minat nak dengar. Dia datang sebab atas arahan. Jadi saya kena cuba untuk tarik perhatian mereka lah daripada awal. Apa yang saya nak sampaikan tu kena nak ketuk lah kesedaran minda dah kan. Jadi mula-mula nampak ada yang macam buat tak tahu kan, tapi lama-kelamaan bila saya dapat bahaskan tentang isu-isu basic tentang kesihatan, dan juga saya ceritakan pengalaman saya lah. Tunjukkan gambar lama, gambar terkini dan sebagainya. Jadi di situ
Perlahan-lahan mereka mula beri perhatian dah. Alhamdulillah. Dan Menarik lah, jadi selesai saja menarik. program. Selesai je program adalah soal jawab dan sebagainya. Lepas tu dia minta nak jemput saya lagi lah bulan puasa ni, nak minta saya datang sekali lagi lah untuk segi kedua. Macam tu. Alhamdulillah. InsyaAllah terbaik. Tak sangka lah ketua penasihat kita hebat lah, makin hebat insyaAllah. Saya doakan dapat bagi sehabis baik cerita pengalaman, sebab yang paling penting tu testimoni tu. Saya paling orang kata tertarik dengan uncle punya uncle pula, Tuan Rizwan punya apa orang panggil ilmu tu sebab saya rasa macam Dr. Norman saya pernah dengar, lepas tu ramai dah saya dengar kan. Tapi apa yang membuatkan saya tertarik dengan Tuan Rizwan dan saya orang kata menghormati tu adalah bila ada testimoni gambar tu. Sebab bila gambar tu saya rasa ramai orang boleh tertarik. Orang macam, macam mana dia boleh daripada macam ni jadi macam ni, lepas tu sihat pula kan. Saya tertarik tu je lah. Saya sebelum ni antara orang yang skeptikal dengan testimoni. Lagi-lagi kalau orang tu datang jual apa-apa kan. Lepas tu dia cakap, ni testimoni ni bagus. Saya macam, mungkin kau boleh buat sendiri testimoni tu kan. Tapi dengan yang macam yang Tuan Rizal letak tu, saya macam, ni impresif lah. Ni bukan main-main lah ni. Sebab sakit pun macam-macam kan. Sakit bukan 3 serangkai, saya rasa Tuan Rizwan 40 banyak 5 rangkai tu saya rasa. Macam-macam kan. Tadi saya ceritakan lah, sebenarnya penyakit 3 serangkai ni bukan 3 serangkai, malah berangkai-rangkai sebenarnya. Yang boleh dikaitkan dengan satu lah. Itu yang saya terangkan tadi. Ada juga ingat saya datang nak jual produk ni. Ada yang datang, Cik ada jual produk apa-apa ke? Saya kata tak ada. Saya jual produk, saya nak ajar konsep. Saya cakap macam tu lah. Nak jatuhkan semangat tu kan. Dia nak jatuhkan semangat, dia buat tanya soalan main-main lah kan. Sekali dia pun berminat. InsyaAllah nanti dia yang call. Dia orang pertama call nanti. InsyaAllah. Okay, Puan Husnul ada apa-apa boleh start? Okay, Alhamdulillah kami berbangga lah dengan Tuan Rizwan dijemput, bukan sekadar dijemput di GF1 tapi di luar juga kan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Nanti bolehlah mungkin kalau boleh possible kan, Tuan Rizwan boleh cari jalan lah untuk kami macam Tuan Rizwan berjumpa dengan orang awam ataupun buat webinar online tentang emas, sebab kami pun sedang berusaha untuk reach orang awam untuk target GF1 tu nak bantu 32 juta rakyat Malaysia celik emas kan. So macam mana cara untuk kita capai target tu kan, sebab kami dah cuba macam contact orang masjid ke apa kan, diorang macam tak berminat kan. Diorang ingat emas ni duniawi kot. Jadi itulah kami masih mencari cara lah Tuan Rizwan. Dia sebenarnya kalau dunia nak menaik perhatian orang pada emas ni, mungkin yang sesuai untuk macam Tuan Faris cakap tadi dah, testimoni tu perlu hadir daripada orang yang dah berjaya dalam pelaburan emas ni. Dia ada sejarah berjaya dalam pelaburan. Contoh dia beli pada ketika harga yang macam mana, lepas tu macam mana dibuat difungsikan emas sampai dia berjaya menggunakan duit daripada yang emas yang difungsikan tu untuk beli rumah, beli tanah, settlekan loan dan sebagainya. Memang itu testimoni yang sangat powerful. Orang-orang macam tu yang kena ke depan dan ceritakan pengalaman dia. Itu yang nanti akan boleh buka minda orang, yang saya lihat lah, yang saya nampak. Selain daripada nak memahamkan tentang basic emas tu sendiri kan, dengan dalam dunia kewangan bangsa. Minta maaf Tuan Rizwan, kita jauh sikit. Macam saya tak boleh nak bagi saya punya testimoni lah. Maksud pengalaman saya dapat settlekan hutang-hutang kan. Sebab saya pada awal ni memang tak ada hutang. Saya macam orang kata motor pun saya naik je. Sampai hari ni motor tu lah saya naik. Kereta tu lah tak ada hutang kan. Lepas tu saya dapat cerita, Alhamdulillah pagi tadi ada meeting dengan seorang ni, klien ni. Dia peniaga nasi kandar. Dah 3-4 kali jatuh bangun lah kan. Lepas tu saya ada cerita dengan seorang ni. Lepas tu seorang ni dia ceritakan pasal ilmu fungsikan emas tu. Lepas tu pagi tadi dia kata, siapa yang cerita ilmu ni, saya nak jumpa dengan dia tu. Lepas tu Alhamdulillah saya pun dah siapkan kad Oro Design tu kan. Lepas tu dia cakap dia nak jumpa saya. Saya pun jumpalah pagi tadi. Tapi saya testimoni tu bukan more pada saya. Lebih kepada saya bantu orang settlekan masalah dia orang. So saya rasa yang tu pun boleh agaknya kan. Macam contoh saya settlekan masalah sahabat-sahabat lah yang nak kahwin. Lepas tu saya cakap daripada belanja hangus tukar jadi emas. Lepas tu fungsikan emas tu. Lepas tu bayarlah catering ke apa semua yang kita nak bayar dalam perkahwinan tu. Lepas tu kita ada emas, kita kahwin pun settle, duit pun dapat, apa semua macam tu lah. Dan dia yakin lah, pagi tadi pun dia macam kenapa aku dah
dah buat kerja bisnes dah 10 tahun aku tak pernah fikir macam ni kan. So dia cakap hebatlah ilmu tu. Saya cakap bukan ilmu tu hebat, saya tak hebat pun. Tapi saya nak bantu je sebab saya dengar dia cakap dia nak beli lori 16K. Saya cakap kat saya kalau dengar 1K kat atas ni, saya cakap kita dah kena start beli emas dulu barulah beli apa yang kita nak tu kan. Dan Betul. itu alhamdulillah lah, insya-Allah mungkin esok lusa dia akan call lah cakap untuk mula start beli emas apa semua lah. So saya rasa mungkin saya boleh guna jugalah testimoni saya bantu orang. Saya tak nak cakap yang saya dah berjaya beli rumah apa semua sebab saya dah macam tu. Saya memang ada sebab saya ada follow seorang mentor yang cakap buat sementara ni jangan beli rumah. Dia cakap macam tu. Bahayalah sekian-sekian kan. Yeah. So saya pun lebih baik sewa je lah. Tapi benda-benda yang lain tu boleh beli teruslah cash macam tu lah. Okay, kita pun dah 9-10 minit. InsyaAllah kita boleh guna ilmu tu. Kita boleh guna insyaAllah. Puan Husnul. Ni apa kan Tuan Rizwan kan nampaknya sudah meraih banyak kepercayaan kan. So mungkin Tuan Rizwan boleh ni lah jumpa kawan-kawan Tuan Rizwan, recommend untuk menjemput GF1 topik khas emas dan inflasi tu. Macam tu. So kalau boleh dapat audiens yang ramai tu membantulah misi. Selain daripada kesihatan, kewangan juga mereka perlu tahu kan, kewangan emas. Ya, betul. Okay, alright. So, kita dah 9-12 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ni kita dapat menyambung webinar kesihatan GF1. Topik khusus tentang soal jawab. Okay, kita ada 5 soalan. InsyaAllah sebelum bermula, saya persilakan Tuan Faris untuk membacakan Fatihah, membuka tirai ilmu malam ni dan seterusnya pas kepada Tuan Rizwan untuk menyampaikan. Okey, silakan Tuan Faris. Unmute. Okey, kita mulakan majlis webinar kita dengan umum kitab Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, Kau lindungilah keluarga-keluarga kami ya Allah dari segala tipu daya syaitan, daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ya Allah ya Tuhanku, Kau jadikanlah kami tentera-Mu kerana tentera-Mu pasti akan menang, dan Kau jadikanlah kami dari golongan-Mu kerana sesungguhnya golongan-Mu pasti akan berjaya insya-Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi saya serahkan pentas webinar malam ni pada Tuan Rizwan insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minta maaf sebab kita dapat buat pada sesi malam tadi sebab nak prepare untuk session hari ini siang tadi. Jadi saya terus pada soalan lah. Soalan pertama ada 5 soalan semua okey. Soalan yang pertama, adakah probiotik kuman baik? Okey, adakah probiotik iaitu kuman baik untuk badan seperti madu dan cuka boleh dibuat menggunakan air panas? Adakah probiotik itu akan mati? Okey, soalan ni soalan yang bagus. Dia perlukan perbahasan di beberapa aspek lah. Pertama, kalau kita cerita pasal probiotik atau bakteria baik, dia boleh dipancur dengan air panas tapi pada suhu-suhu yang tertentu. Kalau dipancur dengan air yang terlalu panas, dikuatiri dia boleh mati. Sebab probiotik kalau dimasak, kalau contoh kita masak belacan, belacan tu ada probiotik, dia juga ada prebiotik. Tapi kalau kita masak belacan, berkemungkinan besar kebanyakan probiotik boleh mati sebabkan tekanan suhu panas. Itu yang saya dipahamkan lah hasil yang saya bacaan saya. Tetapi namun seperti mana yang saya dah terangkan dalam kelas sebelum ni, kenaan dengan probiotik dan prebiotik. Bila probiotik memakan prebiotik iaitu serat yang ada dalam buah-buahan atau sayur-sayuran. Okey, macam belacan contoh. Belacan dia ada prebiotik sebab belacan dibuat daripada ada melibatkan juga unsur-unsur sayuran kat situ Jadi bila probiotik dan makan prebiotik, dia akan menghasilkan postbiotik. Probiotik ada fungsi yang penting dalam usus kita. Okey.
prebiotik kita boleh dapatkan daripada sumber-sumber makanan. Jadi bila kita masak, kemungkinan prebiotik itu serat. Setahu saya serat dia takkan mati di bawah suhu panas, okey. Tetapi postbiotik, kena faham postbiotik itu adalah lemak tepu. Lemak tepu memang yang saya sebut tempoh hari, dia terdiri pada 3 jenis asid lemak bebas, asid lemak tepu, iaitu acetic acid, propionic acid dan butyric acid. Ada 3 jenis postbiotik yang merupakan sejenis lemak tepu ataupun kategori lemak tepu yang mana dia sangat tahan suhu panas dan takkan rosak di bawah suhu panas. Jadi contoh kalau kita cuka, dalam cuka apple ke, cuka apa buah-buahan pun, dia ada ketiga-tiganya, ada probiotik, prebiotik, postbiotik. Okey. Jadi bila kita bancuh dengan air yang terlalu panas, okey, kemungkinan probiotik tu boleh mati. Nah, bila probiotik mati, macam prebiotik tu akan jadi satu benda yang terasinglah secara sendirian. Tapi bila masuk dalam badan, dia tetap ada manfaat dia. Tetapi yang penting postbiotik tu masih ada dan masih kekal. Jadi bila kita cuka apple tu, kita dedahkan air panas ataupun kita masak pada suhu tinggi, dia boleh menyebabkan kematian pada probiotik tapi tidak pada prebiotik dan postbiotik. Tak silap saya, prebiotik pun tidak akan rosak. Tapi confirm postbiotik tak akan rosak. Postbiotik tu adalah ada fungsi yang sangat penting dalam badan. Madu juga sama. Madu juga tak boleh didedahkan pada suhu yang terlalu tinggi. Yang saya dipahamkan maksimum suhunya 60 darjah Celsius saja. Jadi bila kita nak pancuh madu, seeloknya jangan terlalu tinggilah, lebih daripada 60 darjah Celsius. Seeloknya lah, pada pandangan saya, lebih elok bila kita nak buat air yang menyebabkan air cuka apple campur dengan madu, contohnya kita buat pada air yang ni lah, suam saja, air suam. Ataupun boleh air sejuk. Macam saya mutakhir ni, saya dengan anak-anak dah buat satu cara barulah untuk kita minum air cuka apple campur madu. Kami buat secara sejuk. 2 sudu madu, 2 sudu cuka apple campur 3 sudu madu, pancuh dengan air sejuk. Kan jadi macam air baripikan, air delta rasa dia. Jadi dia rasa sedap, dia ada manfaat dan rasa sedap, dan semua probiotik, prebiotik dan postbiotik tu masih ada dalam tu. Dan bila masuk dalam badan kita, kesan pemulihan tu akan jadi lebih bagus. Jadi itulah berkaitan dengan suhu ni yang saya nak jawab. Berkaitan soalan pertama ni. Okey, silakan. Minta maaf. Siapa tu? Mausula. Kejap. Bancuhan tu guna 3 sudu cuka campur 2 madu. 2 sudu cuka campur 3 sudu madu. Dalam satu mak ke? Ya. Yo, tak manis sangat ke, Uncle? Tak ada. Dia sedap. Dia sebenarnya rasa masam cuka tu lebih kuat daripada rasa manis madu. Tetapi dia ibarat macam kita minum air baripikan atau air delta yang dia macam air yang popular di Timur Tengah, di Asia Barat. Air untuk macam konsep dia macam air 100 plus lah. Jadi dia memang rasa dia macam tu, dan kesan dia pun rasa sedap lah. Bila macam contoh bila kita baru lepas bersukan, macam saya kalau lepas buat workout, heavy workout, saya balik rumah, saya buat itu minum, memang rasa kelegaan yang sangat segera lah. Dia memberi tenaga segera, memberikan rasa sedap. Yang sebelum ni kadang-kadang saya buat koko santan atau kadang makan pisang, tapi baru-baru ni saya cuba kaedah macam tu, rasa sedap. Tapi yang perkenalkan resepi ni anak perempuan saya lah, Mardiah tu, yang belajar kat universiti, sebab dia dah lama kena, yelah bila nak belajar tu dia agak stres kan. Jadi dia sekarang ni dia banyak minum air tu setiap hari. Dia yang cipta resepi tu, dia bagi kita orang minum, memang rasa sedap bila buat air sejuk. Memang terasa sangat sedap. Maksudnya boleh minum setiap kali je? Sehari tu 3-4 kali pun boleh lah macam tu? Ke macam mana? Sehari 3-4 kali tu janganlah banyak sangat kan. Sehari sekali tu dah okey lah. Sehari sekali dah okey. Tapi macam anak saya sendiri, testimoni daripada anak saya sendiri, dia kata dia dah amalkan air cuka apple dengan madu ni dah hampir secara berterusan lah, dah beberapa bulan. Jadi banyaklah masalah-masalah kesihatan yang dia ada tu dah mula nampak perubahan dia lah, nampak perubahan dia, kesan dia. Jadi macam saya sendiri jarang minum air cuka apple dengan madu. Tapi bila saya ada terus terang cakap lah, daripada minggu lepas sampai beberapa hari ni saya termakan juga benda-benda yang bergandum dengan bergula putih, sebab adalah orang duk hantar kat rumah kan. Orang duk hantar kat rumah, jadi 2 hari ni saya kena lah, kena cek bigit, kena sesama kan. Lepas tu tak cukup tidur kan, nak prepare untuk program di Wisma Custom ini kan, nak buat preparation.
Jadi saya memang semalam saya kena cek perit, saya kena sesama, macam masa tekak perit. Jadi saya lawan, memang sejak semalam saya lawan dengan cukai apple dan madu. Cukai apple, madu, minyak zaitun. Saya tak makan sangat. Makan sikit-sikit je. Alhamdulillah, siang tadi pergi sana, settle lah masalah, tak ada masalah. Jadi, tak ada masalah. Dan bila saya rasa macam, rasa sakit perut tu, rasa perut tak sedap, rasa nak cari perit dan sebagainya, memang saya akan buat 2 sudu madu campur 2 sudu cukai apple campur 3 sudu madu. Tapi saya tak buat sejuk lah sebab perut tengah tak sedap. Saya buat dalam suam sikit lah ataupun suhu bilik minum. Memang lagi cepat kesan dia. Sebelum ni saya selalu buat 1 sudu cukai apple dengan 1 sudu madu. Tapi bila buat 2 dengan 3 ataupun 2 pun boleh. 2 cukai apple, 2 sudu madu pun boleh juga. Kesan ni memang lagi cepat untuk merawat masalah keradangan dekat usus. Sebabkan pemakanan ada gula putih, tepung gandum tu lah. Susah sebab sekarang ni saya dah makin banyak bercampur dengan orang luar, makin banyak jumpa orang luar dan sebagainya. Jadi kita lebih terdedah pada pemakanan yang mengakibatkan radang tu. Itu masalah sikit lah. Jadi kena kuatlah sekarang minum air cukai apple dengan madu ni nak lawan keradangan tu kan. Di samping minum minyak zaitun. Minyak zaitun juga bagus untuk melawan keradangan kat usus. Okey, baik. Ada satu soalan. Soalan dari dalam soalan. Okey, kan ada 2 minggu lepas yang cakap pasal apa tu, baby, saya punya baby tu kan, tuan Ridwan, yang ada candida tu kan. So boleh direkomendkan pada dia ke tak? Ke ada sebatan tukar? Recommend ni apa? Yang cukai apple dengan madu? Ya. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sukatan pun sama juga. Okay. Untuk budak-budak, kita jangan bagi terlalu masam dan terlalu tajam. Jadi boleh saja kita buat satu dengan 2. 1 cukai apple, 2 sudu madu, dan air tu kita bagi lagi cair lah, banyakkan sikit air tu. Sebab kita tak nak budak-budak tu terdedah dengan apa, sebenarnya tak ada masalah, tapi kita takutlah usus dia tu ada, sebab dia ada masalah. Dia sebab bila kita bahaskan tentang isu keradangan kat usus ni, dia ada dua kategori. Satu, acid reflux. Kalau berlaku acid reflux tu tak ada masalah lagi, kita bagi dia air cukai apple tu. Tapi takut dah berlaku GERD. Bila berlaku GERD, di kotina ada keradangan dekat bahagian esophagus dia. Jadi di situ takut ada luka ataupun ada ulcer, yang mana kalau kita bagi dia benda yang terlalu masam dan terlalu tajam macam cukai apple, akan berlaku rasa pedih kat situ lah. Sebab tu kalau boleh kita dilute, kita cairkan lagi air tu, cuka tu, dengan tambah lagi banyak. 1 cukai apple, 2 sudu madu, dan air tu bagi banyak sikit dan bagi dia minum sikit-sikit. Dan salah satu benda yang saya belajar kat dalam beberapa hari ni bila saya nak lawan masalah usus yang terbaru ni, cukai apple tu kita jangan minum sekaligus dalam tempoh yang singkat, 1 mark tu. Kita minum sikit-sikit. 1 hirupan, lepas tu tunggulah dalam 20 saat. Minum lagi pelan-pelan. Bagi dia pelan-pelan masuk supaya badan kita, usus kita tak terkejut. Itu salah satu cara yang saya tengok lebih efektif bila kita minum cukai apple dengan madu ni. Baik, jadi maksudnya Tuan Ridwan, kalau saya nak bagi kat baby ni, saya kena bagi sudu lah, maksudnya suap kat dia, tak boleh bagi dalam botol lah. Betul. Baik. Dan kemudian kau boleh bagi minyak zaitun sekali. Minyak zaitun, sebab minyak zaitun punya, ini berdasarkan apa yang saya faham lah, berdasarkan kajian terbaru dan juga pengalaman saya sendiri lah. Sebab saya sebelum ni tak pernah beli minyak zaitun. Dan baru-baru ni saya beli minyak zaitun lah. Masa saya pergi seminar Dr. Norman, dia ada jual minyak zaitun yang murah lah daripada Australia. Tapi bagus, kualiti dia bagus. Jadi bila sejak saya beli ni, adalah juga saya minum kena. Tapi baru-baru ni bila saya kena sakit perut dan saya dipahamkan kalau nak rawat masalah usus, keradangan usus, masalah GERD ke apa, kita elok minum minyak zaitun. Dan saya tak nafikan minyak zaitun sangat efektif untuk menyelesaikan masalah keradangan kat usus. Dia lebih powerful daripada minyak kelapa darah dari sudut nak menyelesaikan masalah keradangan kat usus, sebabkan minyak zaitun sangat tinggi omega 9, oleic acid. Omega 9 ni sejenis monounsaturated fat lah yang menyebabkan minyak zaitun tu disebut dalam Al-Quran lah dengan kualiti dia. Dan lagi satu, sebab minyak zaitun dia ada 4 jenis antioksidan. Ini pun yang terbaru saya dapat, yang saya tahulah, info yang saya tahu. Dia ada dia ada tyrosol, hydroxytyrosol, dia ada oleocanthal dengan oleorupin. Keempat-empat ni adalah ejen antioksidan yang sangat powerful yang boleh membantu untuk selesaikan masalah keradangan yang teruk, especially oleocanthal. Oleocanthal tu bukan sekadar dia antioksidan, dia juga sebuah ejen anti-kanser, ejen pembunuh kanser yang sangat kuat, sangat efektif. Jadi
Kalau ada masalah keradangan, kita boleh guna minyak zaitun juga. Okey, silakan. Tuan Faris ada Okey. soalan? Soalan satu tak habis lagi. Banyak sangat. Okey. 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 Ni boleh tak recommend sikit minyak zaitun? Saya ni problem lah bila pergi kedai tu kan. Banyak apa yang nak pakai apa At least 3 Okey, minyak zaitun terbaik memang minyak zaitun Palestin lah. Minyak zaitun Palestin memang terbaik. Tapi dia mahal sikit lah. Kalau macam itu dekat klinik Dr. Noman, harganya 100 lebih. Tapi ramai sekarang yang jual minyak zaitun Al-Ard tu. Jenama Al-Ard tu memang daripada Nablus. Dibuat daripada Nablus dekat tanah Palestin, dekat West Bank. Tapi dihasilkan oleh orang Palestin. Memang minyak zaitun Palestin yang terbaik. Tapi yang saya beli tu baru ni, saya beli minyak zaitun yang dibuat daripada Australia. Tapi dijual juga oleh Dr. Norman. Satu botol yang saya beli tu dalam 750 ml, harga dia baru RM45. Tapi Dr. Norman cakap minyak zaitun Australia ni, efek dia dengan minyak zaitun Palestin ni lebih kurang sama. Cuma dia kata minyak zaitun Palestin ni macam kategori kereta Ferrari, minyak zaitun Australia ni kategori kereta Toyota, dia cakap. Itulah dia cakap. Tapi sebenarnya dua-dua ada kesan yang bagus. Cuma kita tak nafikan minyak zaitun Palestin sebab ditumbuh kat tanah Mediterranean, cuaca Mediterranean dengan bumi yang diberkati oleh Allah, kesan dia jauh lebih baik daripada minyak zaitun Australia. Tapi saya minum Australia ni pun sangat bagus. Kesan dia dan anak-anak saya pun akui benda yang sama. Jadi minyak zaitun Australia ni nanti saya akan kongsikan jenama dia, saya akan share gambar. Dia jenama Cobram, C-O-B-R-A-M. Boleh cari kalau dekat klinik Dr. Norman, boleh check dia punya website. Dia tak silap dia ada jual online. COBRAM, dia RM45 murah dan kesan dia pun sangat baik. Tapi kalau kita ada bajet nak sokong bantu produk Palestin, baik kita beli yang Al-Ard tu. Al-Ard tu lebih baguslah. Okey, boleh kita teruskan ke soalan yang kedua tentang jus buah. Okey, soalan kedua, jus buah dikatakan tidak sihat untuk diminum kerana tiada serat. Adakah bermaksud Suara Tuan Rizwan hilang sekejap ke saya yang tak dengar? Tuan Rizwan? Suara hilang. Alamak, Tuan Rizwan yang tak dengar kita sebenarnya ni. Macam mana ni? endokrinologis? Datang balik. Tuan Rizwan, dia terputus tadi masa tengah baca soalan tu sampai sekarang. Lepas tu baru dengar balik. Boleh ulang balik? Tak maaf. Okey. Dia terputus. Jadi pasal isu minum buah yang tak berserat ni kan? Atau minum jus buah yang ada serat. Jadi jus sebelum ni saya sangkakan kalau kita minum jus buah yang ada serat dia sekali, yang kita tak buang serat dia, kita akan dapat kesan serat tu. Sama seperti kita makan buah yang ada serat. Tetapi berdasarkan kajian yang dibuat oleh Dr. Robert Lustig, dia ni salah seorang pakar endokrin, sistem endokrin lah, yang banyak merawat kanak-kanak yang ada masalah kanser dan sebagainya. Kanak-kanak yang ada masalah dengan isu usus, keradangan usus yang teruk, dia dah banyak rawat. Okey, salah satu benda yang hasil kajian dia dapati, dia tengok dekat elektron mikroskopi, mikroskop yang elektrik, yang boleh zoom sampai ke partikel zarah yang paling kecil, yang sangat kecil. Jadi dia dapati bila kita blend kisar buah untuk jadikan jus, apa yang akan berlaku? Macam saya sebut sebelum ni, serat atau prebiotik ni ada dua jenis. Satu soluble fiber, satu lagi insoluble fiber. Jadi soluble fiber, insoluble fiber tu dia struktur dia berbeza. Dia akan bekerjasama untuk memerangkap glukos dan fruktos yang ada dalam buah-buahan, supaya glukos dan fruktos tu tak akan dapat diserap oleh sel dinding usus dan masuk ke dalam darah. Sebaliknya dia akan jadi makanan pada probiotik. Okey, itu fungsi serat, soluble fiber dan insoluble fiber. Tetapi apa yang Dr. Robert Lustig dapati hasil kajian dia, dia tengok kat elektron mikroskopi, dia dapati apabila buah tu dikisar dan dibuat jus, struktur insoluble fiber tu, serat yang tak boleh larut tu akan hancur. Dia akan hancur. Dia ada tapi dia dah hancur. Bila dia hancur, dia dah tak membentuk satu struktur yang sempurna bersama dengan soluble fiber untuk perangkap glukos dan fruktos. Jadi dikata maka kesan penapisan glukos dan fruktos di usus untuk jadikan makanan pada probiotik itu tak akan berkesan. Sebaliknya fruktos tu dan glukos tu akan masuk juga dalam saluran darah kita lah, boleh tembus masuk ke sel dinding
usus. Jadi sebab tu kesimpulan dia, buah harus dimakan, tak boleh dibuat jus. Sebab jus kalau kita kisar, dia akan merosakkan struktur insoluble fiber. Dan masalahnya bila kita dah okey, silakan tanya soalan apa ni. Okey. Saya pernah tengok ada yang setengah rumah tu dia tak kisar tapi dia lebih kepada macam press tu, macam boleh tak? Ke tak boleh? Okey. Okey, itu ada satu perbahasan yang lebih menarik. Pun tak bagus. Kenapa? Okey. Kenapa tak bagus? Okey. Dia macam ni, kita kena faham. Bila kita nak ambil benda yang bersumber karbohidrat ni, kita bukan sekadar kena tengok dia punya glycemic index. Okey, glycemic index tu kalau benda tu ada serat, benda-benda yang karbohidrat ni dia ada serat, maka glycemic index dia rendah. Jadi kadar penggulaan, kadar pertukaran daripada karbo pada glukos ataupun fruktos tu akan jadi lambat. Jadi dia tak akan menyebabkan berlaku blood sugar spike dalam darah kita. Tetapi ada satu benda lagi yang kita kena perhatikan tu glycemic load, glycemic loading. Okey. Bila kita makan buah, okey. Ini baru perbahasan yang saya ada ikuti sejak 2 hari lepas lah. 2 hari lepas dan juga malam tadi. Pasal isu makan buah ni dan minum air buah. Dia, bila kita makan buah, kita akan kunyah. Kita gigit satu gigit, kita akan kunyah pelan-pelan. Jadi, benda tu akan masuk sikit-sikit dalam badan kita. Tahu? Jadi, glukos dengan fruktos tu tak akan masuk sekaligus banyak-banyak. Dia akan masuk sikit-sikit. Macam saya kata tadi, kita minum cukai apel dengan madu, kita minum sikit-sikit supaya sistem pencernaan badan kita tak terkejut nak menguruskan terlalu banyak benda-benda yang tak mampu dia nak uruskan dalam tempoh yang cepat. Begitu dengan glukos dengan fruktos. Bila kita makan buah-buahan tu sikit-sikit, okey, daripada gigitan pertama, kunyahan pertama, yang telanan pertama sehingga ke telan yang terakhir tu, dia akan ambil masa mungkin dalam 2, 3 minit, 4 minit. Jadi saya tak langsung dia tak akan membebankan probiotik kita untuk memakan banyak sangat glukos dengan fruktos dalam satu tempoh yang singkat. Kalau kita minum air, walaupun air tu kita tak musnahkan serat dia, tapi bayangkan kalau air kita boleh teguk satu mug tu dalam tempoh 20 saat, 30 saat. Jadi daripada bayangkan dia terpaksa menguruskan glukos dengan fruktos yang banyak dalam satu tempoh yang singkat, maka di situ akan menjadi beban kepada probiotik dan di situ juga ada potensi, bahkan confirm ada beberapa glukos dan fruktos akan terus masuk ke dalam sistem kita, tak sempat dimakan oleh probiotik. Itu hasil kajian daripada doktor. Sebab tu mereka terus beri penekanan buah harus dimakan sebab buah dicipta untuk makan, bukan untuk minum. Okey. Itu mereka selalu beri penekanan. Buah dicipta untuk makan sebab satu, bila kita makan, bila kita mengunyah, proses pencernaan khasiat-khasiat buah-buahan tu, vitamin dia, mineral dia, glukos dia, fruktos dia dengan penghantaran signal ke otak semua bermula di lidah dan mulut. Jadi bila kita kunyah pelan-pelan, proses penghantaran signal juga akan dihantar ke otak supaya otak dapat mengesan nutrisi yang ada dalam buah-buahan tu supaya kemudian otak boleh mengarahkan, berkomunikasi dengan probiotik di usus dan juga berkomunikasi dengan mitokondria, hati dan sebagainya untuk melakukan persediaan untuk memproses makanan-makanan yang bakal mereka terima. Okey. Jadi kalau kita minum terus, dia akan terus telan masuk, tak sempat lidah kita nak hantar signal dekat otak secara jelas apa yang akan masuk. Jadi benda ni menarik bila saya ikuti perbahasan daripada pakar-pakar, doktor pakar ni, mereka memperhalisi isu ni sampai ke tahap itu. Sebab mereka juga ada pengalaman merawat ramai sangat pesakit yang minum air buah kata sihat, tapi kenapa mereka ada masalah lambatkan fruktos dalam badan. Jadi hasil kajian mereka mendapati dia akan ada masalah dekat usus bila berlaku lambatkan. Loading dia terlalu cepat dalam tempoh yang singkat. Jadi itu tak digalakkan. Dia satu, bila kita minum air buah, biasa kalau kita makan buah, contoh buah apple, kita makan satu buah biji apple, kita dah kenyang. Tapi bila kita blend dua biji apple, jadikan air, kita senang-senang yang boleh minum 2 biji itu dengan senang sebab kita tak perlu mengunyah. Kita minum sedap je. Jadi 2 biji tu kita boleh telan dengan mudah dalam tempoh yang singkat. Jadi kita berpotensi untuk makan lebih daripada sepatutnya. Macam satu peribahasa menarik daripada Dr. David Perlmutter yang saya baru dengar sejak beberapa hari ini, dia cakap, an apple a day keep your doctors away. Okay? Tapi 5 apples a day, a doctor you will pay. Faham tak?
Faham tak? Jadi dia cakap, makan sebiji apple kita sihat. Makan 5 biji apple, confirm kita akan pergi jumpa doktor. Bayar kos konsultasi dengan doktor. Jadi di situ kita kena faham karbohidrat, sama ada karbohidrat berkanji macam nasi ke tepung ke dan sebagainya. Adapun karbohidrat yang manis yang ada dalam buah-buahan tak boleh dimakan banyak walaupun yang ada serat. Karbohidrat tak boleh makan banyak. Okey. Karbohidrat yang kita boleh makan hanya karbohidrat yang low GI. Glycemic index dia rendah kerana dia ada serat tetapi still kuantiti dia tak boleh banyak. Tak boleh banyak sebab loading yang banyak walaupun kita makan buah yang ada serat. Contoh pisang. Pisang kan ada serat. Contoh kita makan sekali 5 biji sekali. Itu pun tak bagus. Dia akan menyebabkan loading dan bebanan yang besar pada sistem pencernaan kat usus lah. Itu yang saya nak fahamkan. Jadi air buah tak elok minum. Buah kena dimakan tapi sekali-sekala tu nak minum boleh lah kan. Tapi jangan banyak-banyak lah. Kita kena jagalah benda tu kan. Kena jagalah benda tu. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa minum air buah kan. Jadi sekali-sekala nak enjoy tu tak ada masalah. Jangan overdo lah. Itu saja. Tuan Rizwan, satu soalan. Itu kalau jus buah. Kalau jus sayur, macam sayur hijau tu, kan kita blend dia. Jawab soalan saya dulu. Okey, silakan. Kalau jus buah yang tadi semua tu tak boleh. Pisang, tembikar tu semua tak boleh kan? Ya. Macam mana pula dengan buah tebu? Air ni boleh minum tak? Tuan Rizwan kena, Tuan Faris pakai mikrofon tu perlahan Tebu. suara. Tebu. Air tebu. Tebu kira buah je kan? Buah tebu ke orang panggil tebu? Saya pun fikir. Susah nak makan buah tebu, Tuan Rizwan. Tapi saya membesar, masa saya membesar dulu, saya sempat membesar kat kawasan yang hutan lah. Masa saya duduk kat Tapah, Kuala Lumpur. Ayah saya kerja LLN masa tu, Lembaga Elektrik Negara. Saya duduk kat kawasan yang betul-betul dalam hutan lah. Jadi kat situ kita orang mana ada jumpa orang jual tebu, mesin tebu. Jadi masa tu kita suka makan tebu. Banyak tebu kita akan cari. Masa tu umur saya belum lagi darjah 1. Saya ingat lagi umur saya 4-5 tahun. Jadi kita orang akan makan tebu. Makan tebu. Kita orang start minum air tebu ni bila kita dah keluar ke bandar, ada jumpa orang mesin air tebu, baru kita minum air tebu. Jadi hakikatnya minuman air tebu ni hanya wujud selepas dah bermula era moden, bila dah mulanya era revolusi industri, di mana mesin-mesin dicipta dengan menggunakan besi. Jadi di situlah baru wujudnya konsep air buah, air tebu. Tapi zaman-zaman dulu orang tak pernah minum air tebu. Orang makan tebu tu. Sebab bila kita makan tebu, kita kena gigit sikit-sikit je. Gigit sikit-sikit sebab buah tebu kan keras. Gigit sikit-sikit, jadi air yang masuk tu sikit-sikit je. Dia macam titik-titik masuk. Kan? Titik masuk. Tapi pun kita rasa sedap. Kita ada kunyah-kunyah, jadi dia muatkan gigi. Dan sebahagian serat tebu tu, tak semua kita boleh makan. Tapi ada serat-serat dia yang kecil tu kadang petelan juga masuk sekali kan. Jadi adalah serat tu masuk dengan kuantiti air yang tak masuk sekaligus banyak dalam satu masa. Tapi bila kita minum air tebu, dengan dah tak ada seratnya. Kan? Dia tak ada serat, dah lah. Glycemic index tebu lagi tinggi daripada nira kelapa. Sebab glycemic index tebu, dia tak silap saya dalam 60 tak silap saya. Jadi kadar gula dia lebih tinggi sebab dia kurang serat. Okay, dia kurang serat berbanding macam nira kelapa yang dibuat gula kelapa, dia lagi tinggi serat. Inulin dia lagi tinggi sebab tu GI, glycemic index tu gula Melaka atau gula kelapa hanya 35. Tapi tebu, memang sepatutnya minum air tebu tak bagus lah. Memang tak bagus. Dari sudut konsep, kalau kita belajar konsep nutrition dan konsep metabolism, minum air tebu memang tak bagus. Memang sebab dia sangat rendah serat kan, dan kemudian bila kita mesin air tebu tu yang keluar air saja kan, serat tu tertinggal dengan buah-buahan tu kan. Jadi sebab pengalaman saya, sebab saya pernah dulu makan tebu, orang zaman dulu pernah makan tebu kan. Jadi sebenarnya tebu tu bagi saya untuk dimakan lah kan. Nikmat makan tebu tu bila kita dapat gigit, kunyah perah air dia keluar dengan gigi kita kan. Nikmat dia kat situ. Tapi mungkin zaman orang budak-budak zaman sekarang ramai yang tak rasa lah benda tu kan. Allah, hilang nikmat buka puasa. Saya baru aja bulan puasa ni minum air tebu, sedap ni buka puasa. Tapi tak boleh lah. Tapi kalau nak minum boleh, kita tambahlah serat sikit dalam air tu. Tambah serat, iaitu contoh kita boleh tambah chia seed. Chia seed. Okay. Kita tambah chia seed. Banyakkan sikit chia seed. Jadi bila kita minum air tebu tu dan jangan minum sekaligus banyak-banyak. Minum sikit-sikit dan kemudian pastikan chia seed tu masuk sekali supaya chia seed tu boleh juga bertindak sebagai serat lah, sebab chia seed kat serat dia tinggi. Baik, insya-Allah. Chia seed ke flax seed?
Yang mana Uh, bagus lagi? Sebenarnya flaxseed lagi bagus. Cuma flaxseed ni leceh sikit sebab kita elok nak kena kisar dia dulu. Baru dia efektif. Oh, Tapi kalau kita rasa susah sikit nak kisar, ambil chia seed pun tak ada masalah. baik. Flaxseed lebih bagus sebab dia lebih tinggi soluble fiber. Untuk makanan pada probiotik banding chia seed. Baik. Tapi kandungan serat chia seed lebih tinggi daripada flaxseed secara keseluruhan. Secara keseluruhan kandungan serat flaxseed lebih tinggi daripada kandungan serat chia seed lebih tinggi daripada flaxseed. Namun flaxseed lebih bagus sebab dia lebih tinggi soluble fiber untuk makanan probiotik. Itu beza dia. Tadi Puan Husnu ada soalan kan? Tu saya tanya tentang kalau sayuran hijau buat jus okey tak? Sayuran hijau tak ada masalah sangat sebab sayuran hijau tak ada salah. dia tak ada fruktos. Sayuran hijau dia tak ada fruktos. Cuma dia ada sebagainya ada glukos. Minta maaf. Sayuran hijau yang tumbuh di atas tanah dia non-starchy vegetables. Jadi dia tak ada glukos, dia tak ada. Fruktos memang tak ada lah. Glukos pun dia tak ada. Macam sayuran hijau yang tumbuh di atas tanah, dia adalah kategori non-starchy vegetables. Itu sayur yang tidak berkanji. Dia langsung tak ada glukos. Jadi itu nak buat jus tak ada masalah. Itu nak buat jus tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tapi kalau sayuran yang tumbuh dalam tanah, dia starchy vegetables, dia ada glukos, itu penting disertakan dengan serat sekali lah. Disertakan dengan serat sekali. Macam contoh kalau contoh kalau macam saya buat air kunyit hidup kan. Air kunyit hidup kan saya blend. Saya akan pastikan serat tu ada sekali. Tapi memanglah kalau ikut teori serat tu, memang serat insoluble fiber tu dah tak ada, dah habis kan. Tapi sebab still kandungan glukos dalam contoh kunyit hidup dan sebagainya, halia tu tak tinggi sangatlah. Dia kandungan glukos dia sangat rendah. Dan kemudian bila kita minum, kita tak minum dalam kuantiti yang banyak. Dan kemudian lagi satu kita kena faham, ini satu lagi saya nak tambah. Ini pun satu ilmu baru yang saya dapat. Okey. Kenapa bila kita makan buah, contoh buah-buahan manis, macam korma, pisang, apple ke oren ataupun sayur-sayuran yang ada kanji, kenapa bukan sekadar kenapa dia bagus walaupun ada fruktos, ada glukos dengan fruktos, especially terutamanya fruktos, sebab fruktos tu yang lebih berbahaya lah. Dia bagus sebab bukan sekadar ada serat untuk menapis, mengelakkan glukos dengan fruktos tu daripada jadi makanan kepada supaya jadi makanan pada probiotik. Bahkan misal kata kalau fruktos dengan glukos tu terlepas masuk, ada tak yang terlepas masuk, sikit-sikit terlepas masuk dalam badan kita, di situ adanya vitamin C. Okey, kebanyakan buah-buahan, sayur-sayuran dia ada vitamin C. Macam kunyit hidup, bawang putih, halia pun ada vitamin C, tak silap saya lah, tapi ada vitamin. Tapi yang lagi satu, ada satu lagi agent yang panggil quercetin. Okey, macam kunyit hidup ada quercetin, tak silap saya, bawang putih pun ada quercetin, dan kebanyakan buah-buahan manis ada quercetin. Okey. Dia ada vitamin C, ada quercetin, dan satu lagi luteolin. Luteolin. Itu pun sejenis lagi antioksidan. Vitamin C, quercetin dan luteolin, nak sebut pun susah. Ketiga-tiga ni adalah agen antioksidan yang sangat bagus yang boleh neutralize kesan kerosakan fruktos terhadap badan kita. Sebab fruktos bila terlepas masuk dalam badan kita dalam jumlah yang banyak, bila dia di metabolize oleh hati kita, dia akan menghasilkan satu byproduct yang bernama uric acid. Uric acid tu yang akan menyebabkan berlakunya gout dan banyak lagi masalah-masalah lain termasuk fatty liver. Tapi bila kita makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran ada vitamin C, ada quercetin ataupun luteolin, ketiga-tiganya akan bertindak untuk neutralize kesan buruk yang akan wujud daripada uric acid dan juga daripada fruktos tu sendiri. Ini satu ilmu baru yang saya baru dapat lah berdasarkan pembacaan terbaru dan kajian terbaru lah. Itu di situ bila kita nampak, di situlah kenapa sempurnanya ciptaan Allah tu kan. Allah dah letak dalam tu bahan buat benda-benda yang boleh neutralize kesan-kesan buruk yang mungkin boleh berlaku dari pemakanan yang sihat ni. Okey. Semua sebenarnya manusia ni ramai yang sakit kerana makan makanan proses lah, yang mana fruktos dengan glukos tu tak disertai dengan serat, apalagi vitamin-vitamin yang penting dan juga agen antioksidan yang penting lah. Okey. Okey, baik. Boleh kita teruskan soalan yang ketiga tentang senaman. Okey. Senaman squat adakah boleh dilakukan dalam air untuk mengelakkan rasa sakit di belakang badan? Boleh. Bagus. Buat senaman dalam air bagus.
Macam saya dulu bila saya alami sakit belakang yang teruk, masa saya kena slip disc dulu, kadang-kadang apa yang saya akan buat, saya akan pergi berenang lah. Bila ada masa pergi berenang dekat swimming pool, memang lepas berenang memang terasa badan akan rasa lega lah. Kesakitan tu akan rasa banyak lega. Buat terapi dengan air sangat bagus juga untuk merawat kesakitan di badan lah, macam bengkak-bengkak bengkak dan sebagainya, bengkak kat sendi ke, bengkak dekat kulali ke, ataupun kesakitan kat tulang belakang, kawasan dekat kesakitan kat bahu, tengkuk. Buat senaman dalam air tu bagus. Termasuk berenang, dan juga macam kita buat squat dalam air. Bagus. Cuma saya tak pernah lah buat squat dalam air Tapi buat treatment dalam air ni bagus. Cuma untuk merawat penyakit, bagus buat treatment dalam air. Tapi kalau untuk senaman menguatkan otot-otot, kita kena buat tanpa air. Itu je nak beritahu. Okay. Ni sebenarnya ni soalan saya. Sebenarnya Oh, ni ya soalan saya bypass dekat ni Puan Husnul untuk dia masukkan, takut saya lupa. Sebab saya sejak semenjak ni dia sakit belakang sikit. Sebab sebelum ni selalu naik motor ride kan, jauh kan, ke tempat kerja hari-hari. So lama-lama dia sakit belakang. Lepas tu hari tu training yang Tuan Rizwan punya senaman tu kan. Bila buat tu, bila dah settle tu, orang kata dalam 2-3 hari tu dia lega lah. Lepas tu nanti datang pula. Lepas tu ada time tu dia sakit, tapi bila nak buat tu lagi sakit. So macam aduh, so saya turun pergi swimming pool kat bawah tu. Bila saya buat, ya Allah, tak rasa sakit. Tapi tu yang saya tanya tu, boleh tak? Sebab dia macam cheat code lah kan. Nak buat squat tu, tapi buat dalam air. Dan memang tak rasa sakit. Tu yang macam okey ke tak? Sebab sakit saya tu hilang. Kalau saya tak buat dalam air, saya buat tu rasa tapi sakit sangat. Sebab dah mungkin waktu tu saya dah sakit sangat. Jadi saya nak try buat pun dia rasa sakit lah. Jadi bila saya turun buat kat swimming pool tu, dia rasa tak sakit. Dan bila bangun, settle apa semua, dah lepas mandi pun semua, rasa okey, tenang. So boleh tak tu macam mungkin cheat code kot kan? Sebab dah rasa sakit sangat, tapi kita nak buat senaman tu untuk hilangkan sakit belakang tu. Betul. Itu yang saya tanya soalan tu. Tapi saya selalu juga tengok macam player football kan, player bola ke apa-apa, bila lepas dia orang training, lepas tu dia orang akan masuk ramai-ramai dalam swimming pool. Yang tu untuk untuk tenangkan otot macam mana? Itu salah satu terapi untuk terapi recovery untuk otot dan untuk otot, untuk sendi, ligamen dan juga urat saraf lah. Macam anak saya pun dia kaki main bola, jadi dia pun akui bila kalau dah habis game dia masuk dalam rendam dalam air ke, swimming pool ke, buat senaman-senaman ringan dalam swimming pool, memang terasa kelegaan pada badan tu. Selepas dah melalui proses latihan ataupun permainan yang ni lah. Sebab tu anak saya kadang-kadang dia dah penat sangat bermain bola, ada game ke, biasanya besok tu dia akan pergi swimming pool kat rumah kawan dia, akan buat sesi recovery kat situ. Dia kata memang sangat-sangat membantu. Dari sudut saintifik memang ada perbahasannya, dari sudut reality, testimoni pun ada juga. Dan pengalaman saya sendiri jugalah, memang sangat-sangat membantu senaman dalam air ni untuk merawat kejeraan dan memulihkan macam-macam kejeraan yang kejeraan dalaman badan kita. Boleh membantu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Okey, soalan yang keempat tentang makanan proses, silakan. Okey, boleh tolong jelaskan apakah definisi sebenar makanan proses? Adakah semua yang dipack dalam plastik dikira makanan proses? Seperti keripik, beras, santan, kotak. Okey, definisi makanan proses adalah makanan yang bukan makanan semula jadi. Segala makanan yang tidak tumbuh daripada tanah ataupun makanan yang tidak tumbuh daripada tanah seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, ataupun makanan yang tidak datang daripada sumber binatang. Maksud daripada sumber binatang tu daripada yang lahir daripada perut binatang. Dan binatang tu pula mesti binatang yang makan makanan semula jadi. Kalau binatang yang diternak dengan cara makan dedak yang GMO pun kategori makanan asli tu akan jadi muskil lah, akan boleh kata terbatal. Sebab tu penting makanan yang tumbuh daripada tanah atau makanan yang lahir daripada perut haiwan. Okey, makanan haiwan yang makan makanan yang semula jadi. Itulah definisi makanan semula jadi dan bukan makanan proses. Jadi selain daripada tu adalah makanan proses. Contoh kalau kita makan daging burger,
walaupun dia daripada sumber haiwan, tapi adakah daging burger tu keluar daripada perut haiwan? Tidak, dia diproses di kilang. Jadi itu dikategorikan sebagai makanan proses. Sausage, makanan proses. Nugget, makanan proses. Walaupun daripada sumber haiwan. Okey, begitu juga dengan makanan produk-produk lain. Cuma makanan proses juga boleh dibahagi kepada dua kategori. Satu, minimally process, yang diproses dengan cara yang sangat minimal. Kedua, ultra process. Ultra process tu diproses dengan pada kadar yang sangat tinggi. Ramai pakar pemakanan kata kalau kita nak buat pemisahan antara makanan yang diproses dengan cara minimal atau dengan makanan yang proses dengan cara yang sangat banyak, dengan kadar yang sangat banyak, yang digelar sebagai ultra processed food, lihat pada ingredient dia. Kalau ingredient dia lebih daripada 5, itu dikira sebagai ultra processed food. Kalau makanan yang ingredient dia kurang daripada 5, itu dikira sebagai minimally processed food. Macam contoh kalau kita minum santan kotak, santan kotak dikira sebagai makanan proses. Walaupun dia datang daripada buah kelapa, isi kelapa, tetapi santan tu sebabkan nak dia simpan dalam kotak, maka dia diletak di situ xanthan gum dan guar gum lah untuk proses emulsifying, untuk menggabungkan unsur lemak dengan air supaya tak terpisah. Jadi itu dikira sebagai minimally processed food, santan kotak. Kalau santan semula jadi yang kita beli dekat pasar pun dikira sebagai proses juga sebab dia ada campur dengan air. Bila di blend kan dicampur dengan air. Tapi lagilah ingredient dia kurang sebab dia semata-mata air dengan santan. Jadi kalau santan kotak dia ada campur lagi xanthan gum, guar gum. Tapi masih minimally processed food. Jadi dan juga benda yang diletak tu adalah benda yang tidak menjejaskan usus kita. Okey. Itu antara contohnya lah. Macam buah-buahan Buah-buahan kalau buah-buahan asli yang kita makan tu buah-buahan asli, tapi ada yang buah-buahan yang dikeringkan. Kan? Yang dikeringkan dengan apa? Yang dikeringkan dengan garam. Contoh macam salted mango. Kan sedap salted mango. Itu dikira juga diproses. Sebab apa? Dia dah hilang keaslian dia. Dia bukan lagi buah yang kita potong daripada asal dan kita telan. Jadi dia dah diperam, diproses dengan garam. Jadi adakah itu benda tak bagus? Tak ada masalah. Sebab buah yang diproses dengan garam juga tak ada masalah. Sebab dia masih ada serat di situ. Silakan ada soalan nak tanya. Tuan Rizal, macam mana pula dengan keropok leko? Suara kuat sikit tak? Macam mana pula dengan keropok leko? Oh, keropok leko dia makanan proses. Sebab dia keropok leko tu bukan datang daripada ikan. Bukan datang daripada lahir daripada telur ikan. Dia masuk daging ikan yang telah diproses untuk menjadi dalam bentuk tepung, dalam bentuk keropok kan. Dan juga masalah keropok leko dicampur dengan tepung gandum. Dia proses pengulian. Alamak. Dia dicampur dengan tepung gandum. Itu yang saya dipahamkan oleh isteri saya lah. Isteri saya cakap memang dicampur dengan tepung gandum. Sebab tu kalau kita orang ni memang tak ambil keropok sangatlah, keropok leko kan. Tapi saya sekali adalah terbeli kan. Tapi bila makan memang rasa perut tak sedap lah. Kan? Jadi kita yakin memang dicampur dengan tepung gandum. Sebab sekarang ni terlalu banyak makanan proses yang diuli dengan tepung. Tepung yang digunakan lah tepung gandum. Masyarakat dah terlalu terbiasa dengan tepung gandum. Jadi itu antara masalah dia. Bahkan resepi asal, contoh goreng pisang. Goreng pisang sepatutnya digoreng dengan tepung beras. Itu resepi asal orang Nusantara. Tetapi mutakhir ni banyak pula peniaga goreng pisang pergi goreng pisang tu dengan tepung gandum. Saya dah nampak sendiri dan ada bila saya tengok dalam video-video penjual goreng pisang dicampur tepung gandum dengan tepung beras. Jadi itu juga menjadi masalah sikitlah. Jadi itu kita nak kena perhatikanlah juga benda tu. Cuma kandungan tepung gandum dalam pisang yang digoreng tu taklah tinggi sangat. Sebab dia ada campuran tepung beras, di situ juga ada minyak sawit di situ, ada ejen anti keradangan pada minyak sawit dan juga ada ejen anti keradangan pada pisang tu sendiri. Jadi mungkin kesan dia tak teruk sangatlah. Tapi macam keropok leko sebab bagi saya komposisi tepung dia agak tinggi jugalah. Agak tinggi juga berbanding dengan komposisi ikan. Sebab tu kadang makan keropok leko kalau yang jenis letak tepung lebih banyak dari isi ikan memang kita akan rasa perut tak sedap. Itu pengalaman saya lah. Jadi dia pun dikira makanan proses lah. Senang cerita. Ya, makanan proses. Apa saja makanan yang bukan dalam rupa bentuk asal. Kan? Contoh kalau kita makan ayam. Ayam tu ayam yang kita beli kat pasar dia memang dalam bentuk asal dia, kita balik kita potong kita masak. Banding ayam yang datang dalam bentuk nugget tak sama. Ayam yang datang dalam bentuk burger itu semua dah diproses. Itu kita kena faham.
Jadi sayur-sayuran yang kita beli kat pasar atau kita cabut daripada tanah, kita terus potong, kita makan, kita masak. Itu yang tak diproses. Yang diproses maksud dia datang kepada kita dalam bentuk yang bukan dalam bentuk asal dia. Itu yang dikira sebagai yang diproses. Baik. Tuan Rizwan, kalau Ya. kerepek tu kiranya boleh dimakan lah kan, sebab dia macam pisang tu dia mungkin goreng, Betul. lepas tu dia campur dengan garam je lah kan, garam Betul. pun mungkin sikit je kan. So Betul. kira masih makanan sihat lagi lah kerepek ni, betul tak? Dia dikira sebagai makanan sihat sebab dia masih lagi dalam bentuk asal. Dia adalah pisang yang dipotong, lepas tu digoreng. Jadi dia proses sedikit saja dengan gorengan dengan minyak sihat dan ada campur garam sikit. Tapi banyak juga kerepek-kerepek ini dia ada campuran dengan MSG. Tu yang ada masalah sikit lah. Allah. Yelah, kena Jadi tengok ingredient lah. ingredient kena tengok jugalah. Kena tengok juga. Beras, Okey, kita 4 tinggal 4 minit. 4 minit. Oh. Okey. Beras silakan. Kalau beras macam mana Yalah, pula tuan? Kalau beras perang dia minimally proses lah. Dia diproses juga tapi dia proses dengan cara lebih minimum berbanding beras putih. Beras putih diproses dengan cara yang lebih tinggi lah sebab sebab dia dibuang macam-macam unsur asal kan, dia punya sekam, dia punya benih dibuang untuk meninggalkan beras putih. Beras putih tu dikira sebagai yang lebih banyak diproses. Tetapi pasal beras ni ada cerita panjang sikit lah. Sebenarnya beras perang lagi tak sihat. Kalau kita faham hari ni daripada beras Allahu putih. Akbar. Sebab ada Inilah sihat macam video yang Tuan Rizwan ada share tu kan, yang Dr. Norman cakap beras pirang. Betul. Dia Dia ada ada keracunan apa? Phytic acid. dia ada keracunan arsenik sebabkan arsenik. masalah bendang yang tercemar dengan bahan-bahan kimia. Jadi beras putih tu tak ada keracunan arsenik sebab dia dah sekamnya dah dibuang, jadi arsenik tu dia dibuang sekali lah bersama dengan sekam tu. Jadi beras putih tu lebih sihat daripada beras perang dari sudut keracunan arsenik. Tapi dari sudut serat, beras perang lagi sihat sebab dia ada serat. Tapi beras putih kita boleh letak serat dengan kita masak dengan minyak, dengan santan contoh. Jadi beras putih boleh jadi beras sihat. Kemenangan pada beras putih lah, alhamdulillah. Ya, beras putih. Sebenarnya makanan proses dia boleh dijadikan sihat. Dia boleh dijadikan sihat dengan cara pengolahan yang betul. Okey, macam beras putih dia tak sihat sebab dia glycemic index dia tinggi. Tapi kita rendahkan glycemic index dia dan kita olah dengan cara sihat. Jadi kita boleh olah untuk jadi sihat. Makanan proses boleh diolah untuk jadi sihat. Tuan Rizwan, saya suka Tuan Rizwan kata kerepek tu sihat sebab dia jadi alternatif lah daripada kita makan biskut kan. Biskut kan ada tepung gandum apa semua kan. Jadi kita carilah kerepek yang hanya campur garam je. Kan Tuan? Ya, betul. Tuan ni tinggal 2 minit saja. So macam mana nak sambung pada sesi akan datang ke untuk ulas soalan yang kelima tentang kanser? Okey, kalau nak cerita pasal kanser tu panjang. Memang kalau nak sambung boleh, tak kisah. Saya tak ada masalah kalau nak sambung, tapi kalau nak tolak sesi lain terpulang pada admin. Tuan Faris, apa pandangan? Serut Ikut pada admin sebab admin lah yang ni master of the ceremony. Okey, sebab topik ni panjang, apa kata kita bawa ke webinar akan datang lah. Tajuk dia menyentuh soalan yang kelima. Boleh tak Tuan Rizwan? Boleh, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. Okey. Alright. Biar puas betul-betul explain kan Tuan. Okey. Alhamdulillah. So terima kasih banyak. Alhamdulillah kita dapat cover 4 soalan. InsyaAllah kita akan jumpa di webinar kesihatan akan datang pada minggu hadapan. Terima kasih banyak Tuan Rizwan atas ilmu yang dikongsikan. Terima kasih Tuan Faris. Terima kasih Puan Azlina yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.